A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi Madrasah Ad-Diniyah, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan tuan kuasa pengurusan madrasah dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut tentang mencari keredaan Allah, itulah topik yang dipilih malam ni. Mencari keredaan Allah ni salah satu caranya tadilah tabung yang dah dilancarkan tadi kan, yang disebut tadi tu. Tu pun sebenarnya cara keredaan Allah, straightforward, dia tak payah banyak cerita. Kan, jadi daripada awal ni tuan-tuan, kita kena letak target. Jangan lepas ni hidup kita ni sementara tuan-tuan. Jadi bila dengar aja tu sebenarnya, kenapa contoh kita duduk dalam madrasah ni, duduk dalam surau ni, dengar kita sekarang ni tengah mencari dana ni dalam 180, kita nak cari 200 ribu, dah ada 130 ribu. Orang lain kat luar sana tak dengar, kita kat dalam ni dengar tentang pengumuman tu. Orang yang tengah berjalan-jalan mencari kedai tom yum tu kan, tengah cari kedai makan tu, dia tak dengar, kita dengar. Maknanya apa yang nak disampaikan ni, maknanya orang yang datang malam ni pun dipilih. Hujan lobek ni, hujan lobek dan ramai-ramai tu kita yang sampai. Kita pula dengar sebenarnya kita dipilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah ada malam ni. Diizinkan oleh Allah, terdengar pula pengumuman tu. Kan. Dan bila dah dengar pengumuman tu tuan-tuan, saya beritahu itu adalah peluang yang Allah bagi kat kita. Orang kalau mati tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala bagi dia peluang hidup 10 minit, tak ada dia sibuk nak balik rumah cari mak ayah dia, cari keluarga dia, tak ada. Yang dia sibuk cari tabung. Sebab apa? Dikatakan orang yang masuk dalam kubur tu, dia tengok kubur dia, asal lapang? Tak adalah lapang sangat, sikit lapang lah. Macam mana boleh lapang pula ni kubur aku ni? Maka malaikat pun jawab, sebab dulu pernah satu ketika ada orang minta sumbangan nak tambah baik, nak upgrade surau tu, kau sumbang RM10, itu paling ikhlas lah kau bagi masa tu. RM10 macam ni lapang kubur aku. Kalau tahu aku bagi lagi banyak lagi dulu. Macam itulah ayat dia. Jadi kau faham lah tuan-tuan. Tak faham lantak lah, payah cakap kan. Macam itulah tuan-tuan kan. Dah elok baik surau dah lawa. Seingat saya pun tak tahu. Dulu saya datang macam tu juga. Nak upgrade tak, ya habis lagi upgrade. Kan rupanya kat luar tu dah lawa. Dulu masa tu luar tu mana ada. Tak macam ni lah, dah lawa. Tapi nak bagi elok lagi kan, cantik. Saya tengok bagus, plastik shilling dia kemas, kapet tabah, sujud terbenam muka kan, kipeh ada, aircon ada. Tapi orang tetap nak duduk kat simen kat luar tu. Saya pun tak faham kenapa kan. Masuklah dalam kan. Kau ingat senang kan panggil Samsul Debat ni, masuk dalam. Yang pergi duduk dalam baik apa ni semua tak kan, cakap kufur nikmat kan susah dah. Ada elok kapet, sibuk nak duduk kat simen kan. Bahkan sajuk domam lah, itulah inilah kan. Tu pun sama kat tuan-tuan. Kau faham lah, tak faham sudah kan. Jadi menjadi satu persoalan yang besar sebagai manusia, kenapa kita sangat memerlukan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ada pun nakkan kita ni. Allah tak peduli pun kau nak sembahyang lah, kau nak ibadah lah, sebab bukan Allah yang perlukan kita. Kita yang perlukan Allah terima ibadah kita, dan kita perlukan redha Allah. Adakah manusia boleh hidup tanpa redha Allah? Seperti mana orang-orang yang kufur. Orang yang kufur tak perlukan redha Allah.
Telah jelas dalam Quran, seseorang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bermakna dia memperolehi nikmat yang amat besar menuju akhirat. Makna atas dunia, siapa dapat redha Allah, nak bagi faham, ia dah dapat satu nikmat yang besar sementara menuju ke hari akhirat. Makna atas dunia dah dapat dah nikmat besar. Telah jelas dalam Quran seperti mana yang dipetik dalam surah At-Taubah ayat 72, yang bermaksud Allah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga Adnin, dan keredaan Allah lebih besar, itu adalah kemenangan yang agung. Kalau kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, dan keredaan Allah lebih besar itu adalah kemenangan yang agung, membawa maksud keredaan Allah terhadap orang yang beriman sangat besar, agung dan lebih berharga dari kenikmatan yang mereka miliki di syurga, makna lebih hebat lagi. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ayat ini, sesungguhnya Allah akan berfirman kepada segenap penghuni syurga, wahai sekalian penghuni syurga, mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami dengan kebaikan yang berada di tanganmu. Lalu Allah berfirman, apakah kalian reda? Mereka menjawab, mengapa kami tidak reda wahai Rabb kami, sementara engkau telah berikan kepada kami apa yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun dari makhlukmu. Itu kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kan, menggambarkan bagaimanakah sekumpulan manusia masuk dalam syurga. Dia nampak dalam syurga itu cantik betul, permaidani indah, makanan-makanan yang lazat, air yang menyelerakan, sungai-sungai yang mengalir dengan cantik, boleh mandi, boleh berenang, boleh minum. Hebat betul. Wangi, cantik, bidadari-bidadari ramai. Pada ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, bukakanlah tabir itu supaya mereka dapat memandang kepada wajahku, Allah Ta'ala beritahu. Maka malaikat jawab, mana mungkin mereka boleh memandang kepadamu ya Allah dengan tahap mereka derhaka kepadamu di atas dunia ya Allah. Pada ketika itu Allah Ta'ala kata, buka kerana apa? Kerana mereka di atas dunia dahulu pernah menangis kerana aku. Buka tajuk menangis kerana Allah. Itu hari lainlah cerita. Jadi selepas pada itu, bila dibukakan tabir oleh malaikat, semua orang bersujud. Allah Ta'ala beritahu, mengapakah kalian sujud? Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, di sini bukan tempat beramal. Nak beritahu syurga ni tak ada siapa nak sujud, tak ada siapa nak semayang, tak ada. Tak ada siapa dalam syurga tanya, Zuhur dah masuk belum? Tak ada siapa tanya. Pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, jangan kamu sujud, jangan kamu beramal, apakah kamu tidak redha kepada aku? Sebenarnya soalan itu tadi. Maka dia jawab, mana mungkin kami tidak redha kepadamu ya Allah, sedangkan kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat di mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terdetik, tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebatnya syurga Allah bagi kat kita, tak terbayang di mata, tak terdengar ke telinga, dan tak pernah terdetik ke hati. Jadi kalau adalah produser hebat, pengarah filem yang hebat seperti Steven Spielberg, dia buat filem Paradise, jauh sikit pun tak sama macam syurga, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Allah berfirman lagi, mahukah kalian aku berikan satu lebih baik dari itu semua? Mereka menjawab, apakah lebih baik dari itu? Apa lebih baik daripada syurga ni? Apa lebih baik? Aku berikan keredaanku untuk kalian sehingga sesudah ini aku tidak akan pernah lagi murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya keredaan Allah itu lebih baik daripada syurga dan seisinya. Setiap orang tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan, sama ada dosa dengan pencipta ataupun dosa sesama manusia. Dosa dengan Allah akan diampunkan jika seorang itu bertaubat dan menyesal atas segala perbuatannya, serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Namun sekiranya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia atau yang lain, maka syaratnya ada 4, iaitu ketiga-tiga syarat di atas akan ditambah dengan satu syarat lagi, iaitu memohon kemaafan daripada orang yang kita zalimi. Kita kena tahu bahawa dosa dengan manusia sangatlah berat jika tidak dimaafkan oleh orang tersebut. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain, sama ada mengenai maruah dan kehormatan atau apa-apa perkara lain, yakni mengambil harta orang lain, maka bersegeralah untuk meminta keampunan sebelum datangnya masa tidak ada padanya wang ringgit atau emas perak untuk membayarnya, sebelum sampainya kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seseorang boleh menjadi muflis di akhirat disebabkan dosa-dosa dengan orang lain yang pernah dizalimi ketika hidup atas muka bumi. Oleh kerana itu perlu kita ketahui bagaimana cara untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kata Imam Nawawi, bila seorang itu hendak meminta dibebaskan daripada hak orang dizaliminya, pertama,
jika dia dalam membentuk harta benda atau sejenisnya, maka dia perlu mengembalikannya kepada hak orang yang memiliki harta itu. Kedua, jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya, hendaklah dipulihkan namanya atau meminta maaf kepadanya. Ketiga, jika berbentuk ribah umpatan, maka ia harus minta dihalalkan. Meminta maaf kepada orang pernah dizalimi lebih mudah jika kita mengetahui keberadaannya. Adapun sekiranya orang yang dicari tersebut tidak diketahui, maka para alim ulama telah menyenaraikan langkah-langkah bagi mengembalikan hak seseorang itu. Diceritakan bagaimana barang siapa yang menyimpan harta haram, harta yang bukan miliknya, termasuk hutang, dan dia hendak bertaubat daripada perbuatannya serta mahu dilepaskan diri daripada harta haram tersebut, jadi dia perlu mencari si pemilik sah harta itu. Apabila si pemilik sah sudah meninggal dunia, hendaklah diserahkan kepada warisnya. Namun jika pemilik sah dan ahli warisnya tidak diketahui juga, hendaklah harta tersebut disalurkan kepada maslahat kaum muslimin, membina jambatan, masjid dan lain-lain lagi bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin, yang boleh juga disumbangkan kepada fakir miskin. Kesan daripada perbuatan yang menyusahkan orang lain ini, menganiaya orang lain itu akan memberikan kesan pada pelakunya di akhirat kelak, hingga tidak mustahil bakal menjadi orang yang muflis. Sabda baginda Rasulullah SAW, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Ni semua ada kaitan dengan keradaan Allah ni. Sebab dah dapat redha Allah, kita ada masalah banyak, kita ada dosa banyak, dengan orang kita tak selesai, hutang saja tak bayar. Ini yang paling banyak sekali, hutang yang saja tak bayar ni. Salah satu tanda akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Orang yang bagi hutang segan dengan orang berhutang. Orang yang berhutang tu tak ada apa, lag je, tak ada apa-apa. Dia minjam dengan orang, tak ada apa-apa. Kita pula segan, dia ni minjam dengan aku ni, alamak, macam mana nak ngadap dia ni? Lepas tu dia tanya, bang nak cakap sikit boleh? Cakap lah. Tak ada apa pun, cakap lah. Hari tu bang, duit ni abang pinjam duit saya 500 tu bila abang nak bayar? Adakah aku pinjam? Tu tak tahan tu. Dia tanya balik-balik, adakah aku pinjam? Ingat dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang meminjam dan niat tak nak memulangkan, akhirat nanti dia akan dihimpunkan bersama dengan pencuri, perompak, penyamun. Kenapa pula berbaratur kat berbaris kat situ pula? Sebab orang yang mencuri, orang merompak, orang menyamun, memang ambil barang, memang niat tak nak pulang. Apa beza dengan orang yang pinjam duit tak nak pulang? Sama dengan orang mencuri. Itulah kena faham. Termasuklah hutang PTPTN tu. Sama lah kan. Tuan-tuan pandang ringan tuan-tuan. Pinjam tak salah, pinjaman tokun ke, pinjaman peribadi ke, pinjaman apa ke, saja-saja tak nak bayar. Kan? Tuan-tuan fikirlah. Kan? Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Jadi orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang tidak punya dirham dan dinar serta harta benda. Baginda bersabda, sungguhnya orang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, puasa, zakat, namun pada masa sama dia juga membawa dosa, mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini dan seumpamanya. Lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya, dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya, hinggalah akhirnya habis pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa tertanggung atasnya. Lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan diletakkan ke atasnya, hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana banyak dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akhirat besok, dengan ini diumumkan bahawa mahkamah mahsyar dibuka. Bila umum mahkamah mahsyar, beratur panjang, mak panjangnya beratur. Apa hal ni? Orang semua menuntut hak daripada kita. Pergi pejabat pos, ramai pula. Nombor sekarang 3256. Nombor giliran kita 4005. 1000 lagi baru sampai turn kita. Sempat ke tak sempat ni? Nampak pula kat kaunter tu orang kampung. Orang kampung ni. Orang lain nampak. Aku tunggu daripada tadi, kau senang-senang je settle. Aku tak halal kan. Ni antara orang yang dizalimi. Tu kan memang tak perasan benda tu. Kan? Minta kerja. Isi borang elok-elok, kelayakan orang ni layak, ada orang lagi layak. Sebab kabel, potong, orang tu tak dapat. Contoh, zalim. Tuan-tuan. Termasuklah projek-projek pakai kabel tu, malas nak cakap tuan-tuan. Fikirlah sendiri. Yang megah holding drama Melayu tu. Kan, drama Melayu yang projek juta-juta aja, nyampah tengok kan. Macam itulah kiranya. Tak sedar tuan-tuan ambil hak orang. Kan, menzalimi, memfitnah orang, bercerita sampai ke orang semua percaya dengan cerita kita. Itu sebab Abu Lais As-Samarkandi kata,
Bila ada orang bawa cerita, cerita tu sedap tuan-tuan, tapi kita tak tahu betul tak betul. Aku dengar-dengar lah siapa cakap dengan aku. Dia cakap apa? Dia cakap siapa tu dengarnya, kena tangkap semalam. Dengar cerita. Biasa tak tuan-tuan macam tu? Abu Lu'ay As-Samarkandi kata ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan terima cerita tu. Sebab apa? Kesaksian tak cukup. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Boleh tak kau jangan sebarkan cerita ni? Kau tahu pada siapa? Aku tahu pada ni. Kau jangan sebarkan, boleh tak? Aku minta tolong sangat. Nampak pula? Nanti kau sebar-sebarkan, kalau tak betul ni semua jadi masalah ni. Kalau tak betul jadi fitnah, kalau betul jadi ngumpat. Mengata. Ribah. Itu bawah tajuk ribah dan fitnah. Itu makna hari lain lah. Makna kena panggil lagi ni. Yang ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka-sangka. Ya Allah, tak sangka dia macam tu. Bila dengan cerita, tak sangka betul dia macam tu. Ya Allah. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Janganlah sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian berprasangka itu adalah dosa. Dan usahlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu dah sebut lah. Kemudian yang keempat, dahlah kamu tadi jangan berprasangka. Yang keempat apa? Janganlah kamu menyelidik pula. Betul ke dengar? Tak tahulah. Dengar-dengar macam tu lah. Tak apa, aku baik dengan abang dia tu. Nanti aku tanya, apa hal aku update? Kau pula update apa hal? Itu yang keempat. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Kenapa? Kerana yang saya kata tadi, kedua-duanya mengumpat, mengata, fitnah. Kedua-dua natijahnya adalah neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah membenci, usahalah kamu mengulangi perbuatan itu. Okey, faham saya rasa tak laju lah tu, kira tu, kan? Jadi kalau kita tengok, kalau kita dah beratur kat pada masyarakat, dah beratur ni, mahkamah masyarakat beratur, alamak, habis kita ni pada pahala yang berat tadi. Orang ambil pahala satu, ambil pahala satu, ambil pahala satu, ambil pahala, habis pahala. Tapi beratur tak agak bersurai lagi. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi? Ya Allah, pahala aku dah habis, ya Allah. Maka Allah beritahu, disebabkan pahala kamu sudah habis, maka dosa orang tu pula kamu ambil. Mana tuan-tuan? Contohlah saya dengan tuan pengurusi madrasah ni, kan? Mana tuan pengurusi? Tuan pengurusi. Saya balon ni jam, aku tak puas hati dengan pengurusi ni. Asal aku datang tak sumbangan. Contohlah saya lah. Wahal sebenarnya betul, sumbangan dia pun tak tu. Saya lah, lepas tu saya pun juga minta maaf lah. Saya tak patut cakap macam tu. Saya boleh minta maaf, betul tak? Saya boleh minta maaf, dia boleh maafkan saya, boleh. Yang dalam media sosial ni, tak sesiapa orang kita tengok, kita maki ni, kepala bapak dia semua keluar. Masa bila nak minta maaf? Tak kira lah parti mana pun tuan-tuan. Tak kira lah parti mana, belah sini ke belah sini ke, kan? Kita kutuk dia ni tak guna, ni anak haram, ini tak boleh pakai, ini semua nyusah, mati lagi baik. Kita ngumpat ni. Masa bila minta maaf kan dia? Masa bila? Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Malaysia adalah merupakan negara yang paling rajin pilihan raya. Tak lama lagi nak pilihan raya lagi. Habis kita tengok tak reda tu, pilihan raya Sarawak balik. Lepas tu pilihan raya dan pilihan raya. Itulah negara kita. Tak lama besok yang mengundi tinggal 5-6 orang ni. Iya tuan-tuan. Cakap macam mana? Pening kepala. Tapi macam itulah. Kita kata orang ni, kita kata orang ni, kita kata orang ni. Sedangkan masa bila nak minta maaf dengan orang? Tak ada bahasa tuan-tuan. Kadang kita cakap memang sedap tuan-tuan. Dalam media sosial pun balon cukup sedap. Tu belum cerita lagi orang yang diupah oleh orang tertentu untuk create fakta-fakta tertentu sampai orang percaya dalam media sosial. Tahukah anda madrasah diniyah ini dibina pada beberapa bulan, tapi sebenarnya ada cerita lain di sebaliknya. Wah, sedap dia buat. Siap dengan siap ada kertas dokumen. Sulit. Wah, dia buat kan semua ni dengan dia punya buat orang percaya benda tu. Sedangkan benda tu tak betul. Ni zaman dia. Tu sebab kena hati-hati. Kan? Ramai Samsul dalam dunia ni. Kan? Jangan main pukul rata semua Samsul sama. Contohlah nak bagi faham kan. Contoh. Jadi makna kata saya kata tadi bahaya tuan-tuan.
Kita cakap ni kita tak tahu, kita cakap ni kita tak tahu, tapi kita menyampaikan. Buat apa? Jangan. Disebabkan oleh satu kenyataan, kita jadi muflis pahala kita. Buat apa? Begitulah dahsyatnya dosa seseorang dengan orang lain jika mereka minta maaf tidak minta maaf sebelum mati, dan mereka juga perlu berasa khawatir dan bimbang kerana doa orang dizalimi tiada hijab dengan Allah Ta'ala. Biarlah kita tidur dalam keadaan kita dizalimi daripada kita tidur dalam keadaan kita menzalimi. Wah, nampak? Biarlah orang zalimi kita daripada kita menzalimi orang. Manusia secara fitrahnya lebih cenderung menyembunyikan pelakuan dosa dan maksiat daripada pengetahuan orang lain kerana diberikan perasaan malu. Bagaimanapun kewujudan bahagian Muslim menzahirkan sokongan terhadap perkara dosa dan maksiat menunjukkan realiti ummah yang sedang sakit pada hari ini. Sahabat Nabi SAW Nawas Sam'an radhiyallahu anhu pernah bertanya pada baginda mengenai apakah dimaksudkan dengan dosa. Baginda bersabda, dan dosa itu sesuatu yang diragui dalam hati kamu dan kau tidak suka diketahui oleh orang lain. Dan kalau kita tengok hari ini, hidup kita ni nak capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, salah satunya kita kena bersihkan diri kita daripada dosa. Kan? Bersihkan diri kita daripada dosa, sebab dosa ni juga boleh menghalang kita mendapat keredaan Allah. Malahan ada orang dengan penuh bergaya mengulang dosanya daripada masa ke semasa. Jadi tanpa amalan kita ni dengan tanpa amalan yang banyak, lepas tu buat pula dosa banyak, bayangkan macam mana nak dapat redha Allah, macam mana nak dapat syurga Allah. Itu sebabnya disebutkan tadi minta maaf. Minta maaf dan memaafkan, dua perkara yang berat untuk kita tetapi mulia di sisi Allah. Ya. Faham tak? Berat untuk kita, bukan senang minta maaf. Bukan senang nak minta maaf kan? Bukan senang. Memaafkan pun susah. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Satu. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku ni bapa saudara dia, dia anak buah. Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku tok guru dia. Kenapa pula aku minta maaf? Semua alasan-alasan yang paling best sekali, kenapa aku minta maaf dengan dia dengan tahap bukan salah aku. Itu paling ramai. Sebenarnya tak kira siapa salah, siapa betul, minta maaf sahaja kerana tak tahu siapa mati dulu. Dia mati tak sempat minta maaf, kita mati lagilah nak minta maaf macam mana. Kan? Yang kedua lah, memaafkan pun susah. Aku orang lain aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih pula orang siapa yang boleh maafkan. Aku minta maafkan dia, biar dia mengangkat minta maaf dengan aku besok. Ya siap beritahu suruh orang tu mengangkat akhirat besok. Handal betul dia. Sekali ketika di yaumul akhir, wahai si Fulan bin Sufulan, sebut nama tu, masuklah kamu ke dalam syurga. Malaikat dah umum dah, kita happy dah. Dah bertahun-tahun kena seksa kat dalam neraka, dapat masuk syurga, lega betul. Nanti dulu lah, kenapa pula? Malaikat satu dia cakap, kenapa? Sebab dulu ketika di atas dunia kamu pernah menyatakan kamu nak yang saudara kamu yang seorang ni biar dia melutut minta maaf dengan kamu di akhirat. Jadi kamu kena tunggu, dia belum sampai lagi. Oh iya ke lah, aku maafkan lah. Tak boleh, kau kena tunggu sebab kau dah cakap dulu. Dia pun tunggu. Yang kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. La ilah, lamanya pula menunggunya. Tu sebab jangan susah-susah, maafkan aja. Faham? Berat tuan-tuan kalau dosa-dosa kadang orang ni mengenakan kita, zalimi kita. Memang betul berat. Dia tipu duit kita, kita tengah susah. Kita tengah susah dulu, duit tinggal 1000, orang tu nak pinjam kita, percaya dia tipu kita tuan-tuan. Senang kena maafkan orang macam ni? Susah tuan-tuan. Tapi tengok keadaan kita hari ni, waktu kita boleh maafkan dia ni. Aku tak adalah susah mana pun dah hari ni, contoh. Tapi aku takkan lupa ayat dia. Darah tu masih mengalir dalam hati. Ibarat luka yang dihiris kemudian diperah pula limau. Kau boleh bayang tak betapa bisanya hati aku ni. Wah, macam tu lah orang perempuan kalau tak maafkan lelaki. Saya mungkin boleh maafkan abang, tapi saya takkan melupakan. Nyampah betul aku.
2-3 hari ni lelaki berat betul. Asal kahwin ni tanya naik kereta apa? Pening bala. Sekarang ni kalau minang anak dara ni, kamu kereta sendiri ke kereta pinjam? Kereta sendiri. Kereta apa kamu beli? Kereta Tesla. Minta maaf lah kami tak terima. Kenapa tu masalah tu? Jadi hal pula bawa kereta Tesla ni. Pening bala tuan-tuan. Kan? Jadi tu cakap tadi. Kan, kita ni memang susah, tapi rupanya Allah dah bagi rezeki kat kita. Kita senang dah hari ni. Mungkin taklah senang kaya-raya, tapi kita alhamdulillah keluarga kita cukup dah semua. Disebabkan tipunya orang tu sebenarnya, cuba ingat balik, Allah dah lah beritahu kan. Allah dah beritahu dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita dah. Kena tipu dengan orang tu pun dah sesuai dengan kemampuan kita dah. Macam mana kita baik? Kawan-kawan yang seorang, kau ni bodoh, percaya ingat cakap dia, bodoh lah kena. Yang seorang cakap, bukan bodoh, kau ni baik sebenarnya. Itu. Nampak macam mana? Mana okey lah kita baik. Dah dia tipu tu tipu lah. Nampak macam mana? So, minta maaf, memaafkan. Ada satu syarat minta maaf dan memaafkan. Syaratnya adalah, tak ada syarat. Tu syarat dia. Contoh lah kan, dia hutang kita 1,000. Dia tipu kita dulu. Kita nak maafkan dia. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat. Pulangkan balik duit aku 1,000. Percaya cakap saya, pulang pun tetap tak baik. Sebenarnya, kita boleh cakap apa? Aku maafkan lah kau. Tentang duit 1,000 tu, kau ada duit esok kau bayar lah. Kau tak ada nak buat macam mana? Tak kau nak cekik nak bunuh kau pula. So kalau aku dah mati besok, kau nak bayar, kau tak boleh bayar kat aku, kau bayarlah kat waris aku. Kalau nak sampai waris aku pun kau tak boleh bayar, tak apalah, aku halalkan lah. Macam tu je lah. Iya tuan-tuan, lapang hati. Iya. Jangan letak syarat, jangan letak syarat. Itu ya. Bagaimana nak mencapai keridaan Allah? Pertama, memperbanyakkan diri dengan beribadah kepada Allah. Datang madrasah, jangan duduk luar. Contoh. Allah tidak sekali mensia-siakan pengabdian diri oleh hambanya. Seperti firman-Nya dalam hadis Qudsi, wahai anak Adam, sempatkanlah untuk menyembahku, maka aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Jika tidak melakukannya, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perbanyakkan ibadah pertama. Kedua, memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah? Macam mana cari istighfar? Nabi ajar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kajian ni, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam imam tadi kan. Atau kajian lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Kajian lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. 10 sekali istighfar. Boleh? Nah, ikutlah. Astaga Nabi tak ajar. Tu betul. Ya, tu astaga, ada tulis dalam mesej tu. Astaga, apa pun tu. Tengok sinetron banyak sangat. Astaga. Yuk kenapa? Kan? Jangan diikut. Dengan astagfirullah saja. Sebab istighfar adalah pengakuan dosa seorang hamba pada Allah. Sabda Nabi, barang siapa memperbanyakkan istighfar, maka Allah menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cuci dosa. Berapa banyak nak istighfar sehari? Orang perempuan berapa banyak? Asal tanya koma. Ni okey lah, dia senyap tu okey lah. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu, ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula aku. Di soundnya aku. Mana okey lah, dia senyap tu okey lah. Buatlah kurang-kurang 1,000 kali sehari. Banyaknya, tak banyak.
Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000. Lepas bagi salam tu, kata semain sunat tu, saya sunat qabliyah ba'diyah tu kan. Kita baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya ingat tak sampai lah 5 minit settle kan? Janganlah tahu balon 1000 astagfirullah 1000 kan. Esok tu langsung tak baik dah. Bapa ni banyak betul dia kan. Sebab ramai yang tak tahu bila kita baca istighfar ni, malaikat akan buka catatan amalan kita gini. Kita istighfar ni kan, setiap satu istighfar tu padam satu dosa. Padam satu dosa, padam satu dosa, padam satu dosa. Katalah hari ni dia banyak dosa, berapa banyak dosa dia kan? Agak-agak lah berapa banyak dosa hari ni. Letaklah berapa? Lebih kurang lah, agak-agak lah buat dosa berapa banyak hari ni, katakan. Bagilah berapa, lebih kurang berapa? Banyak betul. Dia pakai serban 4000 dosa ni kita. Kita ni lagi banyak kan. Okey, katalah hadik ni, katalah kita letaklah dia ada dosa, katalah dia letak. Kita letaklah 100 atau letaklah 500 dosa ni. Satu hari, kita lah. Dia padam ni 1 2 3 4 5 6 7. Katalah 200 dosa. 200 padam, tapi ada balance ni 800 ni. Ada balance 800. Macam mana? Allah perintahkan malaikat buka pula catatan amalan semalam. Semalam berapa? Tak padam. Bila ni ambil sehari 10. Tu sebab kena banyakkan istighfar. Melainkan kita yakin dan percaya setakat bulan Ogos ini, saya belum ada dosa lagi, dia kata. Siapa yang berani cakap dia tak ada dosa, saya ulang, dia kata. Siapa yang berani cakap dia tak ada dosa? Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Ogos ni belum ada dosa lagi. Tolong katakan. Yang angkat tangan pun berdosa tu dah, sebab tak sedar diri. Semua ada dosa. Pergi makan ayam pasu. Saya makan kat sana tadi. Makan ayam pasu. Contohnya lah, tak apa benda orang ni meniaga. Contoh, kita cakap orang yang kedai lain tu lah. Tu lah dia, meniaga tutup. Contoh kan. Kita tak tahu masalah orang tu apa. Dosa dia tu. Mengata orang tu. Kau tengok tu, mesti tak sedap. Mengumpat pula tu. Kan? Yang paling ramai pergi makan kenduri. Kau tengok malam ni, lauk dia tak sedap. Dah lah makan Pri. Banyak cakap lauk orang ni tak sedap kan. Tak sedap. Nabi pergi makan kat rumah orang, Nabi makan sikit. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tengok. Bila makan sikit. Kalau sedap rasa nak tambah, ambil lagi. Ambil banyak, tak sedap, buang. Nah, tu panggil kita. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Nah, tu beza gitu. Memperbanyak istighfar. Ketiga, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Istighfar tidak cukup pada sisi Allah sekiranya seseorang masih melakukan dosa. Dosa bukan sahaja membuat hati resah, malah menutup pintu rezeki. Sabda Nabi SAW, dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya. Contoh dosa mengumpat kan. Sedap. Mengumpat ni seronok sangat. Bayangkan bulan Ramadan ketika zaman Nabi ada 2 orang perempuan punya seronok mengumpat, cerita pasal orang punya teruk mengumpat, sampai kena jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak minta izin, boleh tak kami nak berbuka? Kenapa pula? Haus sangat, punya teruk mengumpat sampai nak berbuka. Saya nak tanya orang perempuan sini, kita macam tu tak? Tak. Maknanya dia mengaku ngumpat cuma tak berbuka je. Orang ajar ceramah ni kena juga jawab ni dia tu.
Tak ada lagu wow je. Bukan senang. Cerita mengumpat bukan senang nak tinggal. Nak pula ni. Kita ada bahan-bahannya dalam tu. Kau nampak tak dalam tu? Aku tengok tadi. Tak sangka macam tu. Mengumpat pasal Abang Tesla. Kita kenal dia pun tidak. Yang dia pun satu hal. Ni saya tak ngumpat ni. Saya nak bagi nasihat. Kalau bini kau dah reda, kau simpan seseorang, tak payah kau share satu dunia. Kami tumpang bahagia tak kebahagiaanmu itu. Tak usahlah kau menyebabkan penderitaan pada suami-suami lain dalam dunia ni. Orang perempuan pula boleh tengok tu tanya, abang tengok ni bang, abang tengok ni bang. Dah kita pula terbabit, apa hal ni? Kan? Tu ceritanya. Kan? Tinggalkanlah semua benda dosa. Jadi orang tu mengumpat je. Kau tahu tak? Aku dengarkan imam. Kenapa pasal imam? Itulah nak cerita pun macam mana nak cakap ni dengar-dengarnya. Dia kalau ada bisik tu bahaya cerita tu. Yang seorang yang baru sampai tu terus lah. Apa cerita? Berbisik juga. Lepas tu kita pula kebetulan berlepas dengan ceramah. Mengumpat yang berdosa lah apa kita pun tegur. Cukup-cukuplah cerita pasal orang. Tak baik lah. Macam kau tu baik sangat. Tengok kena. Kan dah kena? Ilah. Apa cerita? Jom pula. Contoh. Jadi kalau orang dah macam tu, kena kuat. Kita nak capai redha Allah ni. Janganlah ngumpat-ngumpat pasal orang. Macam kau tu baik sangat. Memang aku tahu aku tak baik, tapi kau anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu cakap. Faham? Keempat, nak mencapai keridhaan Allah, sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah akan membuatkan hati tenang. Rezeki yang hanya Allah berikan kepada orang beriman. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ingat Allah hati tenteram. Cuba tengok bila kenduri tahlil. Bila buat kenduri tahlil arwah apa semua. Tenang hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan nak belajar tu datang Seremban. Seremban tak ada sikit-sikit zikir tuan-tuan. Hilang-hilang lutut baru doa. Barulah berbaloi janganlah kat dapur tu. Betul. Kalau kita kat rumah sendiri kadang belum tentu buat. Tu buat kenduri tahlil. Lepas tu ada orang marah, dia kata menyusahkan tuan rumah. Siapa suruh? Tak ada. Tuan rumah tu nak buat, baru kita buat kat rumah tu. Kalau tuan rumah tu tak nak buat, tak ada orang cekik kau buat, tak ada. Ni apa hal tuduh-tuduh macam tu pula? Kan? Dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil ni. Pertama zikir, yang kedua makan. Kenapa? Sebab tuan rumah niat sedekah makan dekat orang. Nak pula dia niat untuk arwah, mudah-mudahan. Itu tu sebab tuan-tuan jangan kesian. Dapat pulang makan kenduri tahlil ni, makan betul-betul. Iyalah. Betul. Kalau tak mampu buat kenduri, dia jumpa dengan tuan pengurusi madrasah, boleh tak tuan buatkan tahlil untuk keluarga saya? Buat dekat surau ni, tak ada masalah. Tak ada siapa paksa mesti kena bayar, mesti apa ni, tak ada. Tak ada hal. Macam malamnya. Kan? Dengar ceramah dapat pahala, makan lepas ni dapat pahala, walaupun tempat jamuan belum siap. Kan? Tuan-tuan main-main ke? Bukan kaleng-kaleng tu madrasah ni. Tampik jamuan 200,000 belanja. Dan dah terkumpul 130,000, bukan baru nak start. Itu pun tuan-tuan tak boleh nak bagi komplit, tuan-tuan command tuan-tuan. Kena bagi. Iya, malam ni. Makan ada tak ni malam ni? Ada kan? Ada. Jadi bila dah ada makan, tuan-tuan makruh ceramah lama-lama. Itu saya kena beritahu lah kan. Kena beritahu. Saya dah tengok jam dah tu. Kan? Sentiasa ingat Allah. Betul. Zikir.
Itu yang saya heran, ada orang marah kan, ini menyusahkan. Ni semua amalan ni tak ada, kita zikir. Liman kana narjullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, zikir, tahlil, ingat Allah banyak-banyak. Betul? Kelima, sentiasa berbakti dan mendoakan ibu bapa nak dapat keredaan Allah. Berbakti, doakan mak ayah, adik-adik ni kan yang tahfiz ni kan. Cik tengok. Berbakti, salah satunya doakan mak ayah lepas mayang, jangan lupa sedekah Fatihah pada ayah, tak kira lah hidup mati sedekah Fatihah. Kemudian doakan kesejahteraan, letakkanlah ibuku, jadikan dia sebagai seorang yang berbahagia dan gembira, ceria, sihat walafiat sentiasa. Ya Allah, aku sayangkan dia, ya Allah. Doakan ayah kita. Kan? Buat. Lepas tu mak kita pun doakan kita. Adik dah sampai juzuk berapa dah? Setakat ni. Jawab je lah. Baru satu. Tak apa lah. Dapat juga juzuk satu. Kita juzuk amal pun tunggu terbalik ni. Betul lah. Makna kata doa, dapat dia. Doakan. Berbakti. Sesiapa berbakti pada ibu bapanya, maka kebahagiaannya buatnya dari Allah dan Allah akan panjangkan umurnya. Itu dia. Hadis riwayat Buya Allah At-Tabrani. Mendoakan ibu bapa juga menjadi sebab bertambahnya rezeki, seperti mana sabda Nabi SAW, apabila hamba itu meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, nescaya terputus rezeki Allah daripadanya. Kalau kita tinggal stop, tak doakan mak ayah kita, maka terputuslah rezekinya. Keenam, berbuat baik dan menolong orang yang lemah. Buatlah baik banyak-banyak, tolonglah orang mana selagi boleh tolong. Kan? Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, menunaikan hajat orang lain. Kan? Allah akan melapangkan rezeki jika sentiasa menunaikan hajat orang lain. Seperti mana sabda Nabi SAW, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Kelapan, sentiasa memperbanyakkan selawat. Ada hadis menganjurkan berselawat jika hajat atau cita-cita tidak tertunai, kerana selawat itu dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan dan kesukaran, serta meluaskan rezeki dan menyebabkan terlaksananya semua hajat. Wallahu a'lam. Kan? Selawat banyak-banyak. Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Kedekut tahu sarap orang sini lah. Bagus belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Haji Bakhil. Salam. Oh ya. Tak apa tuan-tuan, faham. Kemudian kesembilan, memperbanyakkan berbuat kebajikan. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati, kemurahan rezeki, kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk lain, manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa, menggelapkan hati, melemahkan tubuh, sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya. Ni tuan-tuan salin ke tak sebagi ni? Langkah-langkah mendapat keredaan Allah ni, salin ke tak salin? Elok mengangoi ni. Yalah, lupa pula. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak payah salin, dia dengar terus ingat. Jadi siapa yang tak salin ni, saya anggap dia saudara dengan Abu Hurairah. Settle macam tu ya tuan-tuan. Yang ke-10, berpagi-pagian. Nak dapat keredaan Allah, berpagi-pagian. Menurut Rasulullah SAW, berpagi-pagi mulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat subuh adalah amalan yang berkat. Nabi pesan, siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Nabi kata, pertama, sedekah subuh. Yang kedua, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang datang madrasah, datang surau, ada harapan. Datang masjid pagi subuh, ada harapan. Sebab biasanya dia akan solat sunat 2 rakaat. Bayangkanlah Nabi tegur anak dia ketika itu ada satu peristiwa tu, dan satu riwayat, Fatimah sedang baring dekat tempat tidur dia. Wahai Fatimah, wahai putriku, bangkitlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang, kerana sesungguhnya rezeki Allah melimpah ruah waktu subuh hinggalah terbitnya fajar. Maknanya Nabi kata jangan jadi seperti kebanyakan orang. Nabi tahu waktu itu ramai yang tidur daripada yang bangun. Nampak tak? Dia berpagi-pagian, maknanya berkat tu bangun pagi.
Tu sebab cuba tengok orang yang bangun pagi dengan orang yang bangun tengah hari. Ada beza bangun contoh. Aduh. Muka macam nak kena tinju. Pergi sini, aduh, badan lesu lah, lemah lah. Mana ada orang segar bangun tengah hari? Tak ada. Bangun pagi juga. Tu sebab saya, tuan-tuan, ada orang tanya saya, Samsul debat kan, ni doa, terima kasih lah. Sebenarnya doa orang ramai juga. Macam mana dia boleh ceramah hari-hari macam tu? Macam mana tuan-tuan? Bangun pagi awal. Kadang-kadang kalau ceramah kat KL pukul 9, saya subuh dekat tol Sungai Besi tu, kalau KL. Dia cakap apa suplemen dia makan? Tak ada tuan-tuan. Masuk dalam kereta, hilang tuan-tuan. Kan? Tidur. Tak ada suplemen. Tak pandai saya tuan-tuan suplemen. Apa yang dihidang pihak madrasah kan saya makan lah. Kan? Ni jauh datang ni, kalau takat mihun tak yalah kan. Oh tak, okey. Oi, lagi copek habis ceramah ni tuan-tuan. Kemudian yang ke-11, nak mencapai keridaan Allah, menjalinkan silaturahim. Menjalinkan silaturahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya. Itu sebab saya pesan banyak kali dalam ceramah ayah ini, anak-anak yang nak kahwin, anak-anak yang baru kahwin, saya pesan. Kadang banyak masalah hari ni kan, tak baik hubungan dengan ipar-duai, tak baik hubungan dengan mak mertua apa semua. Bapa mertua ni, bapa dengan mak pengantin perempuan, selepas selesai akad nikah, duduk buat penyerahan anak. Salam pengantin lelaki tu, katalah bapa pengantin perempuan ni salam pengantin lelaki. Ni ayah nak beritahu. Ayah dengan rasminya menyerahkan anak ayah kepada kamu. Jagalah dia baik-baik. Jaga dia baik-baik. Kalau dia buat salah, tegurlah elok-elok. Kalau dia buat salah, tegur. Jangan kau pukul dia. Ayah sendiri pun tak pernah jentik dia pun tak pernah. Wahal nak mampu budak tu dipukul budak kecil. Tapi nak beritahu macam tu lah waktu serahkan budak tu. Dan kalau anda kata dia ni rindu dekat mak ayah ni, janganlah kau halang dia nak balik nak jumpa mak ayah. Kalau boleh izinkanlah dia balik jumpa mak ayah. Jangan risau ya, insya-Allah. Masa tu cakap. Lepas tu pesan dengan anak-anak ni. Kau dah kahwin, kau pergilah ziarah pak saudara, mak saudara, belah lelaki, belah perempuan, pergilah. Budak sekarang, ya Allahu Akbar. Lepas nikah aja, lepas bersanding tu, tak sampai dah baring kat jalan kereta api tu. Ambil gambar. Poi Masjid Besi Putrajaya, baring-baring kat dinding tu, tarik gaun. Haji tu ambil wuduk 8 kali basuh muka dah. Itu yang dikejar. Pergi rumah pak saudara mak saya silaturahim ni. Orang Negeri Sembilan dulu begitu bawa bokor. Bawa bokor tu, bawa dodol penganan. Bawa bekas tu pergi rumah orang. Lepas tu pak saudara dia tu pulang balik bekas tu. Dodol ambil. Bekas tu pulang balik, dalam tu letak duit. Tapi sekarang tak payah bokor-bokor, dia bawa buah tangan. Maksud dia tu bawa buah tangan. Bagi buah, bagi kek ke, bagi coklat tak kira lah. Bawa lah buah tangan. Yang ni mak lang, adik mak. Oh ya ke? Ni Pak Long, ni abang pada mak. Pergi pula rumah bapak ni pula, oh saudara belah ni. Itu seminggu cuti, itu kerjanya. Tuan-tuan, kita mati besok tanya satu soalan. Aku mati besok, anak-anak aku sambung lagi tak silaturahim ni? Tanya balik. Tak ada tuan kadang-kadang. Bila balik kampung macam kereta api. Kepala ni datang, bapaknya pergi, mak pergi. Anak semua ikut, ikut. Meninggal mak ayah ni, langsung tak balik seekor pun. Nah, itu sebab pesan. Esok mak ayah dah tak ada, jangan kau tak teruskan silaturahim ni, kau jumpa pak saudara, mak saudara, kedua kenara semua campur. Pesan macam tu. Dan bila dia campur, mengalir pahala sebab dia dengar pesan kita. Itu pesan saya lah. Itu sebab disebutkan, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Nabi sebut,
tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Itu dia, dua dosa. Kemudian seterusnya yang ke-12, sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Kan seorang Arab desa menemui Rasulullah dan minta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah. Bagi dia Rasulullah SAW bersabda, sentiasalah berada dalam keadaan bersih dari hadas, nescaya Allah akan memurahkan rezekinya. Kejap ambil wuduk, kejap ambil wuduk kan. Ke-13, memperbanyakkan sedekah. Malahan dalam ayat ini yang saya baca ni, sedekah termasuklah sedekah di madrasah ad-diniyah yang diumumkan malam ini. Mana tabung tu? Dah jalan belum? Dah. Round sekali lagi. Second round. Sebab tadi banyak fikir kali kedua. Tak dapat masuk RM1 masuk RM10, tak dapat masuk RM10 masuk RM50, tuan-tuan. Tak bawa duit, buat rabuk. Alamak, tak bawa duit lah. Memang kain plekat kau tak ada poket, tak usah kau rabuk. Jadi transfer lah online, bagi nombor akaun. Kalau tak buat apa, lurutkan jam tangan mana yang ada golang tangan semua masuk. Ataupun bagi handphone tu, pandailah pengurusi nak hantar kat kedai Cina tu, dia format dan balik jual dapat berapa. Okey tuan-tuan. Bagilah tuan-tuan, bagi mengalir pahala tuan-tuan. Tompek makan, bukan hanya tompek makan dapat pahala. Kuliah duha muslimat pun buat situ. Tompek budak-budak ni belajar pun kat situ. Allahu Akbar. Ruginya kalau kita tak masuk. Belah perempuan, tabung mana? Okey, dah round sekali lagi. Tak apa, bagi cek kosong pun tak apa. Pandailah kita tulis berapa. Okey. Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. Nabi SAW bersabda kepada Zubair bin Al-Awwam, hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu dia tentang arash yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, nescaya Allah memperbanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, nescaya Allah akan menyedikitkan baginya. Ke-14, sentiasa menunaikan solat malam, tahajud, bangun malam. Qiyamul lail. Bangun malam ni maksudnya bangun dan beribadah. Bangun koncing tidur balik tak kira. Kawan tu pula koncing manis malam tadi 4 kali aku bangun, alhamdulillah. Tu tak kira tuan-tuan. Ya, yang kira ni bangun beribadah. Paling tidak bangun paling malas lah ni. Habis-habis malas ya. Ambil wuduk, duduk atas katil. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Paling tidak bangun malam beribadah. Solat sunat 2 rakaat. Paling tidak solat sunat witir 1 rakaat. Tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, buat setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Tak dapat juga seumur hidup sekali, cari tali gantung diri, mampus lagi baik tuan-tuan. Payah bona nasihat kata nak dengar. Kan? Macam tu ayat tuan-tuan. Ya? Ada keterangan bahawa amalan solat tahajud memudahkan memperoleh rezeki, menjadi sebab seorang itu dipercayai, dihormati orang lain dan doa jadi makbul oleh Allah. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selain daripadanya ketika akhirat besok. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang sibuk dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bertemu berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian termasuk tahajud tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya pada Allah. Orang ini mendapat perlindungan daripada Allah ketika akhirat besok. Okey. Ke-15, sentiasa menunaikan solat duha. Allah ni bagi kita peluang ni, nak bagi keredaan ni. Salah satu ni 15 ni, menunaikan solat sunat duha.
Nabi berwasiat kepada para sahabat, selagi mana kalian hidup jangan kalian tinggalkan 3 amalan ni. Nabi pesan pada sahabat. Pertama, jangan tinggal puasa yang abid puasa hari putih 13 setiap 13, 14, 15 bulan Islam. Kecuali hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan kamu tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap hari sebelum kamu tidur. Itu wasiat Nabi pesan. Ke-16, sentiasa bersyukur kepada Allah. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatmu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua tahu dah tu. Bukan rezeki yang tidak cukup, tetapi syukur yang tidak dilaksanakan oleh manusia menyebabkan dia jadi tak cukup. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi dah pesan cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi beritahu manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ke-17, mengamalkan zikir dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Amalkan zikir, amalkan Al-Quran ni, baca. Ke-18, memperbanyakkan doa kepada Allah. Ud'uni istajib lakum. Doa, ya Allah, bantulah hamba-Mu ni, ya Allah. Suamiku suami yang tampan, ya Allah. Kebetulan dia bawa kereta Tesla. Kau tutupkanlah hatinya daripada memandang perempuan lain, biar dia hanya memandang kepadaku. Accident besok tu. Sebab dia dah pandang dia je, tak pandang jalan dah. Maknanya doa, minta dengan Allah banyak-banyak. Kan? Minta dengan Allah banyak-banyak. Kadang-kadang ada manusia sombong dengan Allah, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bakal capuh balik berdesup kata orang KL. Tak sempat tunggu astagfirullah pun balik. Sombong dia dengan Allah. Minta apa pun tak nak. Minta dengan Allah. Kemudian yang ke-19, berikhtiar sehabisnya. Berusahalah berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Kan? Misalnya hendak tenang dibacanya Quran. Hendak dapat anak yang baik dididiknya sejak anak dalam rahim lagi. Hendak sehat dijaga pemakanan dan makan yang baik dan halal. Hendak dapat jiran yang baik dari sini berusaha jadi baik. Hendak rezeki berkat dijauhinya yang haram dan sebagainya. Macam tu. Saya kadang bila pergi masjid tu ada orang, Ustaz, ni hajat sangatlah minta tahnikkan anak saya. Saya boleh tahnik kan, takut budak ni berdebat nanti. Saya kata macam tu. Kan? Adalah satu masjid dekat Ulu Langat tu. Semua penceramah datang disuruh tahnik anak. Masalahnya budak tu dah berdiri. Apa budak dah 3-4 tahun dia suruh tahnik apa lagi? Mai sini, datang budak tu. Buka mulut. Bayangkan tu lah. Dia orang ni macam-macam. Lahir jana. Benda pertama kita nak buat apa? Tahnikkan. Lepas tak, benda-benda selepas kita azan dan qamat tu lah. Tahnikkan dia. Bolah bibir. Bolah bibir bukan pakai pisau. Atau bolah botol karang. Maknanya gunakan buah tamar. Disunatkan pakai buah tamar dengan air zam-zam. Bacalah apa doa yang paling baik sekali. Kalau boleh carilah imam, carilah ustaz yang tak merokok. Dia cari ustaz isap okok. Ustaz lah tengah tunggu kawan tu lambat keluar isap okok dulu. Dah ke belum? Belum lagi. Dah sudah dah. Pak buang rokok, ambil budak tu, bismillah. Alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka. Dia kumam kurma tu. Kemudian ditolak ke langit budak tu. Berkorut muka baby tu. Dalam hati baby tu, ini Dunhill ni. Tahu dia Dunhill. Aduh, hai. Iyo jangan sebarang tuan-tuan. Tahnik. Lepas tu disunatkan pada hari yang ke-7. Disunatkan hari yang ke-7, bagilah nama yang baik-baik. Hari ke-7. Anak-anak saya tuan-tuan, semua hari ke-7 baru tahu nama.
Kita dah minta lah pejabat, saya telefon pejabat mufti tu, senarai nama ni okey tak, ni okey tak, cuba tengok. Saya bagi tahu kan yang mana dia pilih. Yang ni okey, yang ni okey maksud dia, tapi zaman Nabi ada seorang nama macam ni, tapi pemalih, tak nak macam tu. Macam tu. Iya, saya pun kan pandai sangat. Kena tanya, kadang orang ada yang pakar sirah ni, dia beritahu, yang ni jangan. Kalau boleh, kalau saya lah, saya letak nama ni. Maksud dia ni, okey, saya pun letaklah nama tu. Hari ke-7. Dan kalau mampu, hari ke-7 tu kekahkan. Kan? Kekah, kambing ke apa. Tak mampu lah. Siapa kata mesti buat kenduri? Kan? Panggil, bayar orang yang masak, tukang masak yang pandai tu masak manis. Kekah ni masak manis pun semua orang boleh makan. Packing, bagi kat jiran, termasuk bagi budak tahfiz ni. Boleh, tak ada masalah. Itu ya. Lepas tu cukur rambut budak tu. Tanahkan rambut tu. Tadah rambut itu timbang. Berapa gram harga berat rambut tu dengan harga nilai emas hari ni. Ambil nilai emas tu, sedekahkan untuk yang tadi nak buat tadi. Contohlah. Iya tuan-tuan kan. Ada yang tak tahu tuan-tuan, pening kepala kan, dia tak tahu nak buat apa. Belum kahwin, belum apa lagi, belum baru dalam perut dah ada nama. Nama anak kita combinekan anak kita punya, kita combinekan nama kita, okey? Lambang kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu. Itu nama Jepun tu. Mazdah Daud, Mazda budak tu. Kan? Jangan main-main kan. Sekarang ni mana sempatnya. Lato-lato nama anak lah. Apa tahu mana tu. Aduh. Dan yang ke-20, nak dapat redha Allah, bertawakallah. Sesungguhnya dengan tawakal, seorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah. Firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ke-3. Nabi SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ni perlukan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cara yang dah diberitahu tadi antaranya. Jadi mudah-mudahan hidup kita ni mengejar mardatillah, mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia ini. Hidup ini tidak ada makna kalau kita tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut sampai kelok balik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak madrasah menjemput rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja dari saya. Jika makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Yang mana atas meja itu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk, bawa balik Kang, tu kena beritahu. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap, tu air tangan Mak Samsul Debat, sedap, mengeletek-ngeletek nyawa dek sedap Orang-orang Singapura kalau makan gatah macam tu je, tak sempat makan dengan nasi, memang sedap. Berita baiknya dulu harganya satu bekas RM15, hari ini alhamdulillah masih RM15. Yang kedua, minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume, harga RM35 sebotol, tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Itu ada bau Danish, bau Aisyah, lelaki perempuan duduk boleh pakai, sedap baunya. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Dan satu lagi, ada susu kambing Al-Amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah, bukan madu Tesla. Yang bagusnya susu kambing tu, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing selayang. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali pagi sampai petang pun tak masuk angin. Siapa nak puasa, ada masalah gastrik, nak puasa, minum tu je pagi dengan buah kurma, cukup boleh tahan perut sampai petang.
Jadi siapa nak diet pun itulah jawapannya. Tapi kalau minum ni, makan macam tu juga banyaknya, dia takkan kurus. Percaya cakap saya. Kemudian siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, sangat sesuai. Siapa yang dah mula semayang kat kursi boleh amalkan. Imam Masjid Felda Palun 12 dijempol Negeri Sembilan 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Dia juga baik untuk orang enzima, alergik, kata-kata kulit. Ingatnya minum, bukan mandi, minum. Dan baik untuk orang perempuan mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Dia juga baik untuk orang yang masalah hormon yang merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak benar perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Hari ni dia offer satu kotak 45, tapi siapa beli 2 90. Macam sama. Tak adalah, beli satu 45, beli 2 80. Dan ada 2 produk baru, iaitu susu kambing coklat dan kopi susu kambing, baru 3 bulan di pasaran. Itu sedap, harga dia mahal sikit RM50, cuma dia tak berapa sesuai untuk orang yang ada masalah kencing manis, tak berapa sesuai sebab dia manis sikit. Kemudian siapa yang nak pergi umrah dengan Samsul Debat pada bulan 10 nanti dengan syarikat Ikhlas Umrah, anak syarikat Air Asia. Jangan risau, kapal terbang dia banyak. Dalam store tu ada 8 biji kapal terbang. Jadi dia pergi dengan Samsul Debat pada bulan 10 dengan Ikhlas Umrah, bulan 12 dengan Pusada Global. Kalau pergi dengan kedua ni dengan Samsul Debat, satu dia Samsul Debat dia customkan package. Pergi sampai jadi Jeddah, terus masuk Taif, tidur di Taif satu malam, hotel selesa. Kemudian barulah pergi ziarah, kemudian duduk kat satu villa, ambil gambar sampai Lobam, makan kibas golek. Kemudian baru pergi Kornul Manazil, kita mikot tak lama, 2 jam je jaga ihram, terus buat umrah. Kemudian daripada Mekah ke Madinah, naik bullet train, tak perlu tambah duit. Kemudian di Madinah, malam last kita makan khabsa hashi nasi unta. Kemudian kita dapat air zam-zam. Kemudian bulan 9, siapa nak pergi Bandung Jakarta dengan Samsul Debat, RM2,200. 4 hari 3 malam full board semua. Kemudian pada bulan 12 pergi ke Kapadokia, Turki. Ya gitu dengan 799. Nanti tanyalah, minta lah flyers. Ni kau promote lebih kurang. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Sungguh yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.